Selamat sejahtera, saya Yashini Subramaniam bersama ahli kumpulan saya iaitu Victoria Paul Vincent dengan Priyadarshini Tamilwanan akan membentangkan nilai-nilai murni 3 amalan utama daripada agama yang kami pilih iaitu agama Islam dan agama Hindu. Definisi agama menurut Nurisha Baharum iaitu Ketua Editor bagi Kamus Dewan edisi keempat. Beliau memberikan definisi bagi agama iaitu sebagai satu kepercayaan pada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya. Secara umumnya, agama ini mengandungi erti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Sebab kita perlu beragama adalah sebagai warisan kebudayaan suku kaum atau keluarga, faktor keselamatan, kesejahteraan di akhirat, sebagai garis panduan kehidupan dan sebagai sifat semula jadi. Ciri-ciri agama adalah mempercayai ketuhanan, doktrin kesejahteraan, kod tingkah laku, penggunaan cerita-cerita suci dan sebagai upacara bercorak keagamaan. Fungsi agama kita dapat tengok di Malaysia adalah sebagai untuk mengawal nilai-nilai moral masyarakat, mencetus semangat motivasi hidup serta kerjaya, membentuk stratifikasi lapisan sosial masyarakat, mengawal berlakunya perubahan sosial negatif yang tidak terkawal, membangunkan aspek kesenian, kebudayaan dan kesusastraan. Yang terakhir pula lah membentukkan pendidikan yang sempurna. Konsep utama agama Islam. Jika kita lihat, penduduk majoriti di tanah Melayu yang terawal adalah orang Melayu. Penduduk Melayu di tanah Melayu iaitu Sabah dan Sarawak amnya menganut agama Islam. Agama Islam dibawa masuk ke tanah Melayu pada sekitar abad ke-14 dan 15. Agama Islam adalah berkonsepkan kepercayaan kepada Tuhan yang satu. Dalam agama Islam, Al-Quran dijadikan sebagai asas atau sumber hukum yang utama bersama-sama dengan panduan daripada amalan Nabi Muhammad seperti hadis. Konsep utama Islam adalah penyerahan diri dan penurutan perintah Allah, diinterpretasikan oleh Tai Mariam dan Izzat Adnan pada tahun 2016. Nilai dalam agama Islam. Agama Islam menerapkan rohaniah dalam proses untuk melahirkan individu Muslim yang mutakin. Al-Asar iaitu menepati masa yang menekankan kepentingan menghargai masa dan kerugian melalaikan masa. Dalam rukun Islam, terdapat 5 tindakan dasar dalam Islam dianggap sebagai fondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan Muslim. Rukun Imam pula menurut Al-Quran adalah membenarkan dengan penuh keyakinan bahawa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada hamba-Nya, kebenaran yang sangat nyata serta petunjuk yang jelas. Baiklah, seterusnya terdapat 5 tindakan dasar dalam rukun Islam. Antaranya adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Syahadah ialah yakin tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Seterusnya, sembahyang 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, membayar zakat dan menunaikan haji bagi yang mampu. Selain itu, terdapat juga 6 rukun imam. Antaranya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qadar dan qadar.
Seterusnya, kita akan membincangkan tentang nilai-nilai amalan utama dalam agama Islam. Yang pertama adalah nilai kepercayaan kepada Tuhan. Umat Islam sentiasa mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat yang beragama Islam yakin pada kewujudan Tuhan iaitu Allah. Solat ialah amalan pertama yang dihitung apabila manusia dihisab oleh Allah, sekaligus kewajipan kepada setiap Muslim yang difardukan pada tahun kelima sebelum hijrah. Masyarakat yang beragama Islam juga haruslah solat 5 kali sehari, iaitu solat Isyak, Maghrib, Subuh, Zuhur dan Asar. Selain itu, amalan solat merupakan tiang agama yang membentuk kemantapan rohani dalam diri serta berpeluang untuk menggandakan pahala dan menghapuskan dosa. Tambahan pula, penganut agama Islam juga bersolat untuk menyembah dan mengingati Allah. Bukan itu saja, amalan solat membolehkan umat Islam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman kepada Allah bukan sahaja mengakuinya sebagai Tuhan yang patut disembah, tetapi juga percaya dengan firman-Nya, percaya dan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-Nya. Selain itu, nilai bertanggungjawab. Umat Islam sentiasa mengamalkan nilai bertanggungjawab. Masyarakat yang beragama Islam sanggup untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Contohnya, umat Islam tidak mengabaikan tanggungjawabnya iaitu berpuasa. Amalan berpuasa merupakan amalan yang penting dalam agama Islam. Berpuasa juga terdapat 2 jenis iaitu puasa wajib dan puasa sunat. Umat Islam diwajibkan untuk berpuasa selama sebulan pada bulan Ramadan. Sepanjang waktu berpuasa, umat Islam tidak dibenarkan makan, minum dan melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Akhirnya, dengan berpuasa, umat Islam dapat meningkatkan sikap sabar dalam diri mereka. Hal ini apabila mereka dapat merasai keperitan hidup orang-orang miskin yang tidak mampu untuk makan dan minum. Di samping itu, nilai amanah. Setiap penganut agama Islam juga perlulah membayar zakat dengan amanah dan hati yang ikhlas. Amalan membayar zakat yang termaktub dalam hukum agama Islam mencerminkan keikhlasan umat Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana zakat merupakan cara Islam mengamalkan kebajikan. Ajaran Islam menganjurkan penganutnya bersedekah dengan jumlah yang tertentu kepada masyarakat yang kurang berkemampuan. Bukan itu saja, umat Islam juga telah mengikis sebarang unsur kepentingan diri dalam melaksanakan tugas sebagai asas pengisian amanah dengan meletakkan kepentingan orang lain berbanding dengan kepentingan diri sendiri. Mari kita melihat apa itu agama Hindu. Menurut Abdullah Zidi Omar et al. 2014, agama Hindu merupakan agama tertua di dunia dan dikenali sebagai Santana Dharma yang bermaksud kekal abadi. Agama ini bermula di Sungai Indus di kawasan utara India ketika tamadun India. Agama ini biasanya dilihat dan dikenali sebagai agama politisme kerana terdapat pemujaan kepada banyak dewa. Agama ini adalah agama tertua yang diketahui di dunia dan tidak mempunyai pengasas yang khusus seperti agama lain. Istilah Hindu merangkumi berbagai-bagai aliran fikiran serta upacara-upacara amal yang amat berbeza yang berasaskan kitab-kitab Veda. Mari kita melihat apa itu konsep utama agama Hindu. Yang pertama, konsep utama agama Hindu ialah dharma, iaitu melaksanakan tugas dan tanggungjawab terhadap setiap insan. Kedua pula, samsara bermaksud putaran berulang kelahiran, kehidupan, kematian dan kelahiran semula berasaskan hukum karma dan moksha. Yang kedua, konsep agama Hindu ialah
bersifat politisme seperti konsep Trinity yang terdiri daripada Brahma iaitu Dewa Pencipta, Vishnu iaitu Dewa Pelindung dan Shiva iaitu Dewa Pembinasa. Tetapi ia juga menekankan konsep Tauhid secara mendalamnya. Terdapat 5 kepercayaan yang dikenali sebagai Pancastra iaitu Brahman, Atman, Karma Pala, Samsara dan Moksha. Mari kita melihat apa itu nilai dan amalan utama yang terdapat dalam agama Hindu. Pertama sekali, agama Hindu menekankan dan mementingkan nilai kepercayaan kepada Tuhan dalam diri penganutnya. Rohani Abdul Ghani 2003 berpendapat bahawa penganut Hindu mengamalkan amalan Tirtha Yatara atau ziarah, khasnya golongan kanak-kanak, untuk menziarahi tempat-tempat suci, kuil dan orang mulia yang dekat maupun jauh. Misalnya, setiap penganut Hindu menunaikan ibadah dengan menghadiri kuil dan hari Selasa dan Jumaat merupakan hari khas untuk melakukan upacara keagamaan bertujuan mengekalkan kesucian dan kerohanian demi mengelakkan diri melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dalam konteks ini, amalan Tirtha Yatara dapat mengukur nilai kepercayaan kepada Tuhan dalam kalangan penganut Hindu. Penganut Hindu sentiasa memiliki keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan amalan ini. Dengan ini, mereka belajar mengalpakan hal-hal duniawi dan menjadikan Tuhan dan para guru sebagai tumpuan utama semasa penziarahan cuci ini. Kedua pula, setiap penganut agama Hindu mengamalkan nilai kasih sayang dalam kehidupan mereka. Amalan Dharma iaitu kehidupan yang mulia diamalkan oleh mereka. Dalam konteks ini, penganut Hindu sentiasa mengamalkan nilai kasih sayang terhadap orang lain. Mereka belajar menjadi tidak mementingkan diri sendiri sahaja dengan memberikan keutamaan kepada kebajikan orang lain dahulu, seperti mematuhi dan mendengar arahan ibu bapa, memberi sedekah kepada golongan miskin, menghormati dan mendengar ajaran orang yang lebih tua atau para pendeta, serta mengamalkan hukum Tuhan, terutamanya ahimsa iaitu tidak memudaratkan orang lain sama ada secara mental, emosi atau perbuatan. Dalam konteks ini, ahimsa dapat dilihat menerusi amalan pemakanan sayur-sayuran kerana hukum tersebut mementingkan juga hubungan kasih sayang antara manusia dengan fauna perlu dikekalkan. Dengan ini, mereka dapat menembus hukum karma dari pelbagai segi. Ketiga pula, setiap penganut agama Hindu mengamalkan nilai kepatuhan kepada ajaran agamanya. Penganut agama Hindu mengamalkan upacara samskara iaitu upacara-upacara suci. Upacara suci yang menandakan dan menyucikan perjalanan kehidupan mereka. Dalam konteks ini, penganut Hindu juga sentiasa mengamalkan nilai kepatuhan kepada ajaran agama Veda dan menimba ilmu berasaskannya ketika melaksanakan upacara tersebut. Penganut Hindu belajar menjadi tradisional dengan meraihkan upacara-upacara suci termasuklah upacara kelahiran, suapan pertama, mendidik telinga, pembelajaran pertama, upacara menjadi balik serta perkahwinan dan kematian oleh Razlik Muhammad 2017. Kesimpulannya, kita seharusnya memahami dan memberi ruang kepada setiap individu untuk menganut agama masing-masing. Walaupun setiap sumber dan pendapat memberi maksud yang berbeza, mereka semua tidak lari dari maksud yang sebenar, iaitu agama merupakan sesuatu kepercayaan yang dipercayai, mengamalkan secara berkumpulan demi kewujudan sejenis kuasa yang luar biasa, dan ini semua mewujudkan rasa kekitaan antara golongan masing-masing. Ini adalah bahan-bahan yang kami gunakan untuk menghasilkan tugasan pembentangan kumpulan ini. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.